Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Pertamanya terima kasih kepada rakan media yang datang pada tengah hari ini untuk sidang media khas berhubung dengan tangkapan 10 anggota sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah. Sebelah kanan saya Datuk Seri Kamaluddin Mahdin, pengarah narkotik. Sebelah kiri saya Timbalan Pengarah Narkotik Datuk Zainuddin dan Datuk Zainal Madasari daripada JSJ. Untuk makluman rakan media sebagaimana yang kita sedia maklum, selepas 40 tahun kita menghadapi isu dadah yang disiharkan sebagai musuh nombor satu negara pada 1983. Sekarang dah 2023. Dadah masih lagi musuh nombor satu negara. Walaupun kita ada banyak membuat tangkapan, rampasan, keterusan dalam konteks menangani dadah ini, tetapi masih lagi merupakan ancaman besar. Kita ada undang-undang atas dalam berbahaya, LPK, FOP sebagainya lah. Tetapi jelas dalam tempoh 40 tahun ni undang-undang yang ada ni nampak kurang berkesan dalam menangani isu pengedaran dan penyelundupan dadah. Yang banyak kita tangkap adalah pengedaran dadah yang daripada bawah atau yang ke atas. Ketua-ketua sindiket ini memang sukar untuk kita mengambil tindakan sebab sebagaimana yang kita sedia maklum, bagi kes-kes 39B ni pembuktiannya terlalu tinggi dari segi pemilikan, pengetahuan, kawalan dan juga jagaan. Ini yang sukar untuk dibuktikan di mahkamah. Di samping itu, ketua-ketua sindiket dadah ni mereka tidak terlibat secara langsung dengan aktiviti pengedaran dadah. Jadi untuk kita membuktikan peranan mereka dalam ni memang sukar. Dan MO yang digunakan oleh sindiket dadah ni pun sentiasa berubah-ubah. Macam mana seperti mana yang dikatakan, dimaklumkan oleh pengarah narkotik Datuk Seri Kamaluddin. Kadang-kadang sekarang ni dadah ni letak dalam kenderaan, ditinggalkan begitu. Jadi kita sukar untuk membuat pembuktian. Dan kebanyakan sindiket dadah yang terbesar ni yang di Malaysia yang kita kesan, mereka terlibat dalam banyak aktiviti dadah dan hasil daripada dadah ni digunakan untuk melabur ataupun money laundering lah dalam syarikat-syarikat besar, NGO, perniagaan, membeli aset harta sebagainya, dan juga ada juga yang terlibat dalam rangkaian restoran. Jadi ini menyebabkan mereka ada kekuatan dari segi kewangan. Dan susulan daripada inilah tuan-tuan, PDRM khususnya Jabatan Sediaan Jenayah Narkotik, kita mengambil pendekatan baru untuk menangani isu sindiket pengedaran dadah ni, iaitu kita menggunakan pendekatan siasatan di bawah Seksyen 130W, iaitu jenayah terancang yang menggunakan prosedur SOSMA. Jadi kita berharap dengan pendekatan ini kita akan dapat mengambil tindakan secara keseluruhan terhadap aktiviti pengedaran dadah, daripada ketua sindiket, kingpin dia, pengedar, transporter, tempat store menyimpan ni, kader dadah dan sebagainya. Ini yang kita harap dengan pendekatan baru ni kita dapat mengambil tindakan yang menyuruh secara holistik ke atas aktiviti pengedaran dadah. Dan untuk makluman rakan media, pada 25 Disember jam 2.30 pagi satu operasi khas telah dilancarkan oleh Jabatan Sediaan Jenayah Narkotik dengan kerjasama Eskom Sabah dalam mementras satu sindiket dadah paling besar di Sabah. Dalam operasi ini beberapa serbuan telah dibuat di sekitar Kota Kinabalu, pantai timur Sabah, melibatkan daerah Tawau dan juga Sempuna. Hasil daripada operasi ini, seramai 10 lelaki yang merupakan ketua sindiket dan juga ahli yang telah berjaya ditahan. Dan tangkapan ini melibatkan ketua sindiket yang berusia 40 tahun, yang merupakan seorang ahli penjagaan, yang mana sebelum ini pernah ditangkap di bawah, diambil tindakan di bawah Seksyen 3(1) atas merbahaya LPK. Yang kedua melibatkan dua individu, masing-masing berumur 36 tahun, iaitu seorang peniaga, dan 48 tahun pembantu peribadi kepada ketua sindiket yang merupakan ahli kanan sindiket ini. Yang ketiga, seorang pejabat awam berumur 44 tahun yang merupakan warga agensi penguatkuasa. Beliau memainkan peranan sebagai transporter bagi sindiket ini.
Yang seterusnya, seorang individu berumur 34 tahun, ini seorang buruh yang merupakan kalder dadah bagi sindiket ini. Seterusnya, dua individu masing-masing berumur 32 tahun, merupakan penyelia tapak, dan 45 tahun, pengarah urusan rangkaian restoran yang menguruskan aspek keuangan sindiket ini. Seterusnya, dua lagi individu berumur 30 hingga 31 tahun, merupakan seorang penganggur yang merupakan pengedar dadah bagi sindiket ini. Dan yang terakhir, seorang individu berumur 48 tahun, seorang penganggur yang merupakan tontor yang bagi memantau aktiviti sindiket dadah ini. Kesemua tangkapan disiasat di bawah Seksyen 130B Kanun Kesiasaan Kesalahan Jenayah Terancang, dan kita menggunakan prosedur SOSMA, siasatan SOSMA, langkah Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas. Siasatan ini dikendalikan sepenuhnya oleh Jabatan Sidang Jenayah Narkotik Bukit Aman. Untuk makluman rakan media juga, sindiket ini telah dikesan beroperasi sejak tahun 2015 dan risikan menunjukkan sindiket ini merupakan sindiket terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran antarabangsa dan juga tempatan. Mereka mendapat bekalan dadah syabu daripada negara jiran di Semenanjung untuk disudup ke pasaran di seluruh Sabah, terutama juga di pantai timur Sabah, Filipina dan juga Indonesia. MO yang digunakan oleh sindiket ini, yang pertama, mereka mendapat bekalan dadah daripada sebuah negara jiran di Semenanjung Malaysia. Dadah ini seterusnya dibawa ke Sabah dengan menggunakan kalder dadah, menggunakan syarikat penerbangan komersial dan juga kiriman melalui kargo laut. Dan seterusnya bekalan dadah ini akan disimpan di Sabah sebelum diagihkan untuk gunaan di sekitar pusat-pusat hiburan Sabah sebelum disudup kepada pembeli di Indonesia dan juga Filipina. Kita juga selain pada menjalankan siasatan di bawah Seksyen 130B ini, Kanun Kesiasaan Kesalahan Jenayah Terancang, kita juga akan mengambil pendekatan untuk menyiasat di bawah mengambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Penerimaan Wang Haram Amlat Puar. Kalau sebelum ni kesalahan di bawah 39B, kita menggunakan Akta Pelucut Hakkan Harta ataupun FOP, tapi sekarang kita guna AMLA. InsyaAllah dengan pendekatan ini kita akan dapat merampas semua aset-aset wang tunai yang dimiliki oleh sindiket ini. Pada masa yang sama, untuk makluman rakan media, kita juga menyiasat kemungkinan sindiket ini juga terlibat dalam aktiviti penyeludupan kontraben serta barang-barang yang bersubsidi dari Malaysia ke Indonesia dan juga Filipina. Dalam siasatan pihak PDRM juga, kita telah mengesan ahli sindiket ini memiliki pelbagai aset seperti kenderaan-kenderaan mewah, banglo, 12 syarikat perniagaan dalam bidang pelancongan, pembinaan, petrokimia, oil and gas serta pembuatan. Dan mereka juga mempunyai sebuah feri dan juga memiliki rangkaian restoran di Sabah. Dan ketua sindiket ini dikesan memainkan peranan sebagai penaung badan bukan kerajaan NGO yang bagi melindungi aktiviti haramnya. Untuk makluman rakan media, siasatan ke atas rangkaian sindiket ini masih diteruskan. Kita masih lagi mengesan saki-baki anggota sindiket ini, dan siasatan juga menjurus kepada usaha merampas hasil kegiatan haram yang dimiliki oleh sindiket ini. Dan sekali lagi kami ingin mengesahkan bahawa kita PDRM tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang aktiviti pengedaran dadah di Malaysia ini. Kita akan mengambil tindakan tegas. Ada apa-apa soalan rakan media? Tapi berapa jumlah anggaran nilai aset-aset dia untuk sindiket ni? Sebab tu yang saya kata tadi, ada 12 syarikat kenderaan banglo banyak masih lagi dalam siasatan kita. Dato' Sri, dia hantar Sabah dari Semenanjung ke Sabah dengan kedai. Dah berapa lama dia menjalankan cara yang sedemikian? Itu yang saya katakan, aktiviti dia sejak 2015. Tapi aktiviti yang ni berjalan dalam tempoh tersebut sehingga sekarang. Sama ada dia menggunakan kalder dadah untuk bawa dadah ni melalui penerbangan komersial ataupun melalui kargo laut. Kargo laut ni memang kita menghadapi kesukaran sikitlah untuk mengesan. Sri, ketika operasi ada rampasan dadah? Tak ada. Sebab tu siasatan masih lagi berjalan. Macam saya kata, ada lagi tempat-tempat yang mungkin kita belum buat. Sebab yang sekarang ni fokus kita untuk menangkap
ketua dan juga ahli sindiket dia. Ini bukan kes biasa yang 39B tu yang kita rampas dengan dadah tak ada. Ini kita nak menangani isu sindiket. Ni first time guna SOSMA ke Datuk Seri? Sebelum ni pun kita ada guna tangkapan ke atas Rusa Boy yang mana aktiviti gangster yang ada kaitan dengan dadah. Ada kita tangkap ni semua. Tapi untuk sindiket dadah, inilah kali pertama yang kita menggunakan SOSMA. Dia bukan menggunakan itu prosedur. Bawah jenis terancang 130B tu. Okey? Datuk Seri, total yang ditangkap termasuk ketua sindiket 10. Nanti kita akan bagi dia punya teks tu. Yang apa yang saya ni ada dalam teks tu. 10 orang tu termasuk yang penaung NGO tu tak? Itu ketua sindiket lah tu. Dia ni ada NGO untuk cover aktiviti dia lah. Sebab tu banyak yang kita tengok dia orang ni banyak dia punya trend dia tu. Dia orang akan terlibat dengan NGO, dia orang sebagai dermawan kan. Jadi dekat luar tu nampak orangnya baik lah. Tapi hasil tu dapat daripada kegiatan haram. Okey? Datuk Seri, adakah ketua sindiket tu orang tempatan di Sabah? Tempatan. Dalam Sabah ni banyak isu juga kan. Mungkin cakap yang kita ada ni mungkin tempatan, mungkin bila disemak-semak mungkin orang asing pun mungkin juga kan. Istilah dokumen sebagainya lah. Okey. Terima kasih kepada rakan media. Yang ketua sindiket tu ada apa-apa gelaran pihak kebesaran Datuk. Datuk Kita semak memang ada gelar Datuk dan kita akan maklumkan kepada apa negeri berkenaan lah yang untuk tindakan susulannya. Memang Datuk memang ada gelaran Datuk. Datuk, dia punya NGO ada terlibat dengan orang politik ke? Kesihatan masih lagi berjalan. Habis.